Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama lagi dengan Cikgu Nora dalam Sains Tahun 6. Kita masih lagi berada di Unit 2 Mikroorganisma. Pada hari ini kita akan mempelajari kesan buruk dan kegunaan mikroorganisma. Jom kita mula. Kita lihat dahulu kesan buruk mikroorganisma. Mikroorganisma yang pertama sekali boleh merosakkan makanan. Tindakan mikroorganisma akan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, rasa dan bau pada makanan. Biasanya makanan yang rosak sama ada akan ditumbuhi kulat seperti buah tomato ini ataupun berbau masam ataupun berkeadaan lembik. Jadi biasanya makanan-makanan yang telah rosak ini adalah disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Okey, kita lihat pula kesan buruk yang kedua, mikroorganisma juga boleh menyebabkan perebutan gigi. Bakteria dalam mulut akan menukar kanji dan gula kepada asid yang merosakkan gigi. Ini contoh keadaan gigi yang telah rosak. Jadi kita kena pastikan tiada makanan yang tertinggal ataupun terselit di celah-celah gigi kita, kerana keadaan ini akan menjadikan bakteria menukarkan kanji ataupun gula yang ada pada makanan kepada asid. Jadi asid ini akan merebutkan gigi. Jadi kita kena pastikan kita gosok gigi setiap kali selepas makan. Okey, jadi seterusnya kesan buruk yang ketiga ialah mikroorganisma juga boleh menyebabkan keracunan makanan, di mana bakteria di dalam makanan rosak akan membiak dan mengeluarkan toksik di dalam usus manusia yang menjadikan manusia akan mengalami cirit-birit ataupun muntah-muntah. Okey, cirit-birit dan muntah-muntah ini adalah contoh di mana seseorang itu mengalami keracunan makanan. Okey, seterusnya keburukan yang keempat ialah mikroorganisma juga boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Contohnya konjungtivitis, tuberkulosis. Konjungtivitis itu ialah sakit mata, tuberkulosis, batuk kering, kurap dan malaria. Ini adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma biasanya berjangkit, sangat mudah berjangkit. Okey. Kita lihat contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Dekat sini cikgu bagi contoh sesama cengkering atau chickenpox, AIDS, COVID-19 dan juga bergu. Jadi penyakit-penyakit ini kesemuanya disebabkan oleh mikroorganisma, sama ada virus ataupun bakteria. Jadi ianya sangat-sangat mudah berjangkit kepada orang lain. Manakala contoh-contoh penyakit yang bukan disebabkan oleh mikroorganisma ialah dekat sini darah tinggi, kencing manis, kanser dan serangan jantung. Kesemua penyakit ini tidak disebabkan oleh mikroorganisma dan ianya tidak berjangkit. Okey, penyakit-penyakit ini adalah disebabkan oleh pemakanan, bukan disebabkan oleh mikroorganisma. Jadi boleh beza penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma dia berjangkit, yang bukan disebabkan oleh mikroorganisma ianya tidak berjangkit. Okey, seterusnya kita lihat pula kegunaan mikroorganisma. Selain daripada kesan buruk, mikroorganisma juga mikroorganisma seperti protozoa, fungi, alga dan bakteria ada memberikan faedah kepada manusia dan hidupan lain. Kita lihat faedah ataupun kegunaan mikroorganisma yang pertama iaitu dalam pembuatan makanan. Okey, bakteria digunakan dalam pembuatan cheese dan juga yogurt, manakala yeast pula digunakan dalam pembuatan tempe, tapai dan juga roti. Macam eksperimen yang kita telah lakukan pada minggu
2 minggu lepas kita menggunakan yeast dalam pembuatan roti. Okey, jadi seterusnya kegunaan mikroorganisma yang kedua ialah penghasilan antibiotik dan vaksin. Ini contoh antibiotik. Penghasilan antibiotik dan vaksin dapat menguatkan sistem imunisasi badan manusia. Antibiotik dan vaksin digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Ini cikgu bagi contoh gambaran. Gambaran yang ditunjukkan ini contoh bagaimana tindakan antibiotik itu terhadap mikroorganisma. Jadi antibiotik ini seolah-olahnya seperti racun kepada mikroorganisma. Di bawah ini ialah contoh vaksin. Kedua-duanya adalah berfungsi untuk menguatkan imunisasi badan manusia. Okey, seterusnya kegunaan mikroorganisma yang ketiga adalah untuk digunakan dalam penguraian bahan organik. Okey. Mikroorganisma akan merebutkan tinja daripada haiwan, contohnya lembu, kambing ataupun ayam yang digaulkan dengan serbuk kayu. Jadi mikroorganisma akan merebutkan tinja dan serbuk kayu ini membentuk baja organik. Baja organik ini tak sama dengan baja kimia sebab baja organik ini dihasilkan secara semula jadi menggunakan mikroorganisma. Jadi kalau tak ada mikroorganisma maka tidak terhasillah baja organik. Seterusnya mikroorganisma juga digunakan, mikroorganisma bakteria selalunya digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat dalam loji kumbahan. Ini ialah contoh loji kumbahan. Loji kumbahan ini biasanya mengumpulkan air-air kumbahan daripada penggunaan rumah kita, contohnya air mandian kita, air najis kita dikumpulkan dalam loji kumbahan, dirawat dahulu dengan bakteria untuk menghilangkan ataupun memusnahkan bau daripada air kumbahan ini dan juga memusnahkan sisa-sisa toksik yang ada dalam air kumbahan ini. Setelah dirawat menggunakan mikroorganisma, barulah dilepaskan ke dalam sungai supaya air kumbahan yang telah dirawat ini tidak membahayakan hidupan-hidupan yang berada di dalam sungai ataupun laut. Jadi secara rumusannya kita lihat semula kesan buruk mikroorganisma ada 4. Yang pertama merosakkan makanan, yang kedua merebutkan gigi, yang ketiga menyebabkan keracunan makanan dan yang keempat menyebabkan penyakit berjangkit. Okey, selain daripada kesan buruk, mikroorganisma juga ada kegunaannya, iaitu yang pertama digunakan dalam pembuatan makanan, yang kedua digunakan untuk penghasilan antibiotik dan vaksin, dan yang keempat mikroorganisma juga digunakan dalam penguraian bahan organik.